Johor. Jadi sekarang kami nak kongsikan kepada anda semua daripada Johor kita pergi ke Pulau Pinang, Pesta Pulau Pinang. Siapa yang tak tahu kalau ke negeri Pulau Pinang ini, Pesta Pulau Pinang ini cukup popular kerana ia telah pun berlangsung sejak tahun 1966 lagi. Sehingga sekarang masih lagi wujudnya Pesta Pulau Pinang ini. Jadi untuk kita bercakap mengenai perkara ini, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kerana sudi datang ke set Selamat Pagi Malaysia Encik Refnaldi Azwardi, Pengurus Kanan Jawatan Kuasa Induk Penganjuran Pesta Pulau Pinang 2022. Baiklah, Cik Ref, mungkin boleh mulakan lagi dengan Pesta Pulau Pinang 2022. Apakah kelainan yang dibawakan pada tahun ini? Okay, terima kasih Cik Ridwan. Terima kasih kepada RTM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesta Pulau Pinang kali ini ialah Pesta Pulau Pinang yang kita buat dah start 2 tahun. So kali ini edisi ke-54. Macam Cik Ridwan kata tadi, kita dah mula pada tahun 1966. Maknanya dia punya umur tu dah separuh abad lah. So kita kali ke-54 dan pada tahun ni kita buat kelainan sikit sebab pada tahun ni kita first time kita adakan selepas COVID-19. So orang dah lama tunggu sebab warga Pulau Pinang memang tahulah apa itu Pesta Pulau Pinang. Tapi tujuan kami ke sini untuk memberitahu kepada warga Malaysia lah keseluruhannya apa itu Pesta Pulau Pinang. Pesta Pulau Pinang ni ialah sebenarnya pesta yang ada terdiri daripada kepelbagaian pameran, penjualan produk dan taman hiburan. Taman hiburan tu kita bukan taman hiburan yang macam biasa-biasalah, kita yang mengikut spesifikasi dan mengikut kelulusan yang telah ditetapkan oleh kerajaan, iaitu taman hiburan Eurofun Park yang kita ada mainan-mainan ekstrim di situ, macam tema funfair, dan juga kita ada persembahan artis-artis setiap malam. Selain daripada artis-artis, kita ada juga kebudayaan, boria, ghazal, dan kita ada juga pameran-pameran daripada agensi-agensi daripada negara Indonesia seperti Sumatera Barat, Aceh, dan kita ada jualan-jualan produk daripada Thailand. Kita ada 3 pavilion, iaitu pavilion Aceh, pavilion Sumatera Barat, pavilion Thailand dan satu lagi pavilion Medan. Dan itulah kepelbagaian. Selain itu kita ada lampu-lampu LED yang kita pasang setiap tahun tu, kita ada keunikan sendirilah. Kita akan tukar kepada konsep-konsep tertentu. Pada tahun ini kita menumpukan kepada edutainment. So kita telah menarik bekerjasama dengan pihak USM, pengajian fakulti pengajian sainsnya. Kita bawakan ada planetarium di situ. Dan kita ada pameran-pameran sains yang telah dilakukan oleh pelajar-pelajar USM dan pensyarahnya lah. Dan nak kata apa Pesta Pulau Pinang ni, orang kata main dulu. So kita tahu apa yang ada kat Pesta Pulau Pinang ni, macam-macam ada. So bukan setakat jualan, bukan setakat ni, kita ada berbagai. Pelbagai ada. Lokasinya di mana? Lokasi ialah di tapak Pesta Sungai Libong. Lokasi yang kita telah lama lah. Daripada dulu kita mula-mula dengan tapak-tapak kemah dan macam rumah-rumah kayu. Sekarang kita dah ada lot-lot bangunan yang kita dah buat setiap tahun kita perbaiki dan maintainkan lah. Dan apa yang paling penting di tapak Pesta Sungai Libong ni adalah tapak pesta yang kita Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang sebagai penganjur, kita maintain setiap tahun dan kita akan pastikan setiap tahun yang apa kita laksanakan Pesta Pulau Pinang ni adalah sesuatu yang ada kelainan. Jadi apa pengisian 26 sehingga 31 Disember. 26 November 31 Disember. Lama tu. Lama. Biasanya pesta ni 3-4 hari dah habis. Itulah kelainannya dengan Pesta Pulau Pinang. Kalau paling kurang pun dia kata Pesta Pulau Pinang ni bulan 12 tu memang Pesta Pulau Pinang. So Pesta Pulau Pinang ni sebahagian daripada aktiviti kalender pelancongan negeri Pulau Pinang. Dia ada Pesta Cingge, ada Pesta Perahu Naga. Kalau siapa warga Pulau Pinang dia akan tahulah. Di setiap tahun kita ada Pesta Tinju, Pesta Tomoy. Dan apa pengisiannya, kita macam saya cakap tadi, kita ada jualan produk, kita ada jualan produk daripada pelbagai peniaga. Kita ada pameran agensi dan kita ada juga sukan-sukan antarabangsa yang kita laksanakan. Iaitu yang baru-baru ni kita buat silat antarabangsa. Kita dapat penyertaan daripada kita punya Nusantara punya pesilat. Dan selepas tu kita ada lepas ni kita akan ada Muay Thai dan selepas tu kita akan ada tinju antarabangsa. Itu yang kita punya pengisian daripada segi sukan. Dan kita ada juga artis-artis terkenal yang kita jemput, antaranya Ekspedisi, Exist, dan akan datangnya Awi. Dan hari ini kita akan ada Emelina di pesta. Besok kita akan ada artis lagi iaitu Esok Syamil. So kita campurkan artis tempatan dan artis yang terkenal. Artis tempatan tu maksud artis Pulau Pinang lah. Kita bagi peluang
daripada karya-karyawan seni Pulau Pinang untuk membuat persembahan di Pesta Pulau Pinang. Okey, dan pestanya setiap hari pukul 6 sehingga pukul 12.30 malam. Ya, betul. Kenapa tidak dilakukan siang? Ini ada keunikan dia. Saya nak tahu juga sebabnya kenapa. Siapa yang biasa berkunjung ke Pulau Pinang, kalau kita lalu siang dekat Pesta Pulau Pinang tu, kita tengok macam satu benda yang Ghost town, bukan? Ghost town pun tak lah. Macam ni betul ke pesta kan? Tapi kalau bila malam tu, dia akan bertukar kepada satu macam kata satu pemandangan yang indah. Sebab apa Pesta Pulau Pinang ni uniknya, sebab dia adalah kita hiaskan dia dengan lampu-lampu. Walaupun bangunan dia nampak usang, di malam hari kita akan nampak seperti syurga lah. Syurga lampu. Dan pada tahun ni juga kita ada satu tempat, kita buat satu bukit ikon Pulau Pinang lah. Kita letakkan Komta di situ. Kita letakkan feri, dan ni di situ kita yang uniknya bukit ni kita hasilkan oleh kaki tangan kita sendirilah. Kita tak perlu panggil orang luar untuk landscape tu, dan kita setakat ini itu antara tempat tarikan yang kita tunjukkan di Pesta Pulau Pinang. Dan satu lagi yang baru-baru kita buka 26 Disember tu, yang viral di TikTok sekarang ni ialah Taman Europark Park Fun lah. So kita ada Space Rider, siapa yang berani nak naik, Challenger, kita ada Vortex. So kita kalau untuk anak-anak muda kan, kalau untuk student-student, kita boleh, macam saya kata tadi, kita boleh pergi ke USM at Pesta, at Science Pesta tu. Kita akan tengok bermacam-macam pameran daripada yang berkaitan dengan sains, astronomi, kita ada robotik. So tahun ni Pesta Pulau Pinang, kelainan dia adalah kita campurkan hiburan dan kepada information dan kepada edutainment lah, lebih pada edutainment. Dan pada ujung tahun tu kita akan ada peniaga-peniaga ni macam biasalah. Pesta Pulau Pinang ni kalau dia terkenal dengan lelungan kapet, barangan-barangan pakaian, dan adalah tahun ni kita ada kayak, dan kita ada pelbagai di situ. So kalau kita kata apa ada Pesta Pulau Pinang, saya nak cerita secara detail tu di sini, saya rasa tak cukup. Kena datang ke sini. Iyalah, apa produk-produk yang dibawa, produk-produk keunikan Pulau Pinang yang dibawa di Pesta Pulau Pinang? Kita macam saya cakap tadi, kita lebih kepada mula kita bawa kebudayaan Pulau Pinang tu. So, kita ada Boria, dan kita bawa juga kebudayaan Indonesia. Sebab kita dekat Pulau Pinang ni keunikannya sebab kita ada hubungan diplomatik dengan Aceh, dengan Medan, dan dengan Sumatera Barat dan Thailand. So kita dah ada pavilion mereka. Dan untuk tahun akan datang kita akan cuba memperbanyakkan lagi agensi seperti negeri-negeri Sabah, Sarawak untuk kita letakkan di Pesta Pulau Pinang. Sebenarnya Pesta Pulau Pinang ni, kalau orang kata dulu, kalau pesta ni orang kata funfair kan. Sebenarnya bukan funfair. Pesta Pulau Pinang ni kalau dalam ni keunikan dia semua ada. Daripada apa yang kita nak cari, nak tengok artis dengan tiket RM5, kita boleh tengok artis tempat artis yang popular kan. Kalau kita beli tiket yang mahal, so kita sebagai CSR Kerajaan Negeri, kita bawakan artis-artis ini untuk hiburan setiap tahun untuk warga Pulau Pinang khususnya, dan kita jemputlah untuk warga-warga Malaysia untuk datang yang bercuti ke Pulau Pinang untuk singgah ke Pesta Pulau Pinang. Okey, gerai-gerai Iskandar semua ada? Dalam pesta tak ada. Macam lagu pesta tu dia kata kalau nak pergi ke sebelum datang Pesta Pulau Pinang tu, singgahlah nasi kandar di Kelima. Itu keunikan Pesta Pulau Pinang. Maksudnya nak makan nasi kandar kena pergi kedai-kedai lah. Betul. Di pesta ada produk-produk lain dan juga ada aktiviti-aktiviti lain. Betul. Sedikit harapan daripada Encik Ref. Ya, harapan saya untuk dalam Selamat Commission ni, saya mengajaklah. Kata macam orang Penang kata jom pergi pesta. So apa kata kita yang ingin bercuti ke Pulau Pinang, saya seru marilah kita ke Pesta Pulau Pinang. Tak cukup saya cerita di sini, mungkin kita akan tengoklah tengok sendirilah keunikan-keunikan yang ada di Pesta Pulau Pinang. Saya rasa saya boleh jamin dia adalah berbeza daripada event-event yang ada di tempat lain lah. Okey, tak cukup nak cerita, tapi kita kena cerita lagi sebab ada lagi masa lebih kurang dalam 20 minit. Apa lagi yang nak disampaikan melalui Pesta Pulau Pinang? Ya, Pesta Pulau Pinang ni yang dianjurkan oleh Kerajaan Negeri ni adalah satu produk pelancongan. Kalau kita tengok Pesta Pulau Pinang ni, kalau orang macam Cik Ridwan tu, kalau dengar Pesta Pulau Pinang ni, apa yang Cik Ridwan boleh bayangkan? Saya tak pernah sampai lagi. Tapi kalau saya, Pulau Pinang sangat sinonim dengan saya jeruk lah. Saya rasa jeruk mesti ada kat Pesta Pulau Pinang. Tapi kalau Pesta Pulau Pinang ni ada dalam tu jeruk, tapi kita nak tengok jeruk Pak Ali ada di depan. Kalau orang pergi jeruk Pak Ali tu, jangan lupa singgah ke Pesta Pulau Pinang. Kalau orang kata nak makan nasi kandar din maju ke Land Clear ke, pergi makan-makan, lepas tu balik dulu dekat nak pergi keluar ke Pulau Pinang, singgah dulu kat tapak Pesta Sungai Libong. Singgahlah kita santai-santai family. Sebab kita dekat Pesta Pulau Pinang ni sebenarnya dia ialah
adalah satu tempat santai untuk family lah. So kita kalau datang masuk-masuk bayar RM5 untuk dewasa dan RM1 untuk kanak-kanak untuk tiket masuk. Kita ambil secara secara murah lah kita kata, sebab kita sediakan pelbagai hiburan dalam tu. Bukan saja hiburan, kita ada macam-macam pameran dan kita ada tempat-tempat rehat yang kita rasa kita tahun ni kalau kita tak pergi tu rugilah. Kalau hari kemuncak ataupun malam kemuncak, aktiviti kemuncaknya apa? So kita akan ada untuk 2 minggu terakhir ni kita dah susun dengan dengan padat sikitlah dengan persembahan-persembahan artis. Macam saya kata tadi, malam ini kita akan ada Emelina, dan besok kita ada Syamil, dan di aktiviti kemuncaknya di minggu-minggu terakhir tu 29 tu kita ada Awi, kita ada di hujung tu kita ada Khalifah lah. Yang kita Khalifah untuk malam tahun baru tu. Tapi kita insya-Allah kalau kita tak ada apa arah melintang, kita akan ada juga tayangan-tayangan final bola sepak lah. Kita akan letakkan di kita punya arena 1. So kita akan tengok final bola sepak juga di situlah. Final bola sepak di antara Perancis dengan Perancis dengan Argentina. So kita kalau tak sempat nak balik, kita singgahlah kat pesta. Ada kita ada buka skrin Kita buka skrin Perancis Argentina. Insya-Allah. Kalau dapat kebenaran. Kebetulan Pesta Pulau Pinang ni kebetulan dengan musim World Cup. Ya, betul. Jadi sekalilah kita pergi berpesta, sama-sama kita berpesta gol melalui World Cup. Argentina ataupun Perancis, itu pilihan anda, boleh tengok di Pesta Pulau Pinang. Terima kasih banyak-banyak kepada Encik Refnaldi Azwardi, Pengurus Kanan Jawatan Kuasa Induk Penganjuran Pesta Pulau Pinang 2022. Terima kasih. Dari sudi bersama dengan kita untuk berkongsi mengenai Pesta Pulau Pinang 2022. Sedikit perkembangan kepada anda